Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, kita sambung kepada buku rahsia Gunung Ledang, Puteri Gunung Ledang dan rahsia ketuhanan zaman berzaman yang berada di persekitaran lembah ataupun tanah Melayu yang dikatakan lembah tua. Jadi kesinambungan kita pada sidang pada pagi ini membicarakan cerita Nabi Allah Sulaiman yang akhirnya pihak pengkaji barat telah mengenal pasti kedudukannya ledang tadi yang dinamakan Opir sebagai tapak lombong harta karun khazanah Nabi Allah Sulaiman. Lantas di dalam mereka menanti masa ribuan tahun untuk mereka mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengalahkan semua kerajaan orang Melayu daripada utara sampailah kepada jalannya ke Gunung Ledang melalui Bukit Melaka ataupun Pelabuhan Melaka yang kita kenali di dalam titian sejarah Melayu kita. Jadi di dalam kita membicarakan akan isu Nabi Allah Sulaiman dan kesinambungan Gunung Ledang atau Opir yang telah dibuktikan melalui kajian dan juga berbagai fakta daripada kitab Injil mereka, Taurat, Zabur dan segalanya akan Opir itu adalah ledang. Maka kita sambung, saya bacakan kandungan buku ni. Buku ni saya tulis, siapa minat boleh mesej. Apakah pengertian ledang yang sebenarnya? Apakah sebenarnya takrif dan definisi akan ledang? Gunung puteri atau tanah atau opir atau lombong atau pusat pemerintahan ataupun legasi Adam sejak zaman berzaman. Ledang adalah nama yang baru di abad ini. Dahulunya dikenali sebagai Opir dan juga sebagai pergunungan emas ataupun yang dikatakan tapak peradaban manusia kuno ataupun dikatakan Bukit Cahaya. Bukit Cahaya ni polemik sikit bila saya sebut. Maka ledang atau opir adalah titik atau punca peradaban dan segala keilmuan adalah berteraskan akan sebuah kesinambungan akan tapak tua yang pastinya ada tapak zahir di muka bumi. Jadi ledang dan sejarah tapak Adam, maka di dalam sebuah penceritaan asal-usul orang Inggeris, iaitu warisan kajian asal-usul mereka sehinggalah di awal masa kejadian manusia. Itu kita ambil daripada kitab mereka atau kajian mereka yang kita boleh google yang dikatakan Chronicle of Eri. Eridu ini atau perkataan Eri ini ada kesinambungan di dalam sejarah Anunnaki dan Sumerian, alien dan juga tapak tamadun manusia yang pertama dikatakan di muka bumi. Berdasarkan buku Chronicle of Eri ini, yang berdasarkan daripada catatan sejarah Gaal Siwot, Iber dan orang Irish yang telah diterjemahkan daripada manuskrip asli Phoenician dialek bahasa Sintian. Jadi Phoenician, Sintian, Perahu pun Lemurian, Atlantis dan yang dikatakan orang-orang pentas Sunda. Nama macam-macam mereka boleh bagi. Tapi Phoenician tu sebenarnya pelayar, mereka yang ada perahu yang menjelajah pelosok muka bumi. Sebelum yang dikatakan Inggeris ataupun Columbus bertemu ataupun Greco-Roman belayar di segenap pelosok muka bumi, orang-orang Phoenician ini telah pergi ke segenap rantau muka bumi yang kita faham hari ini. Berdasarkan catatan 5 tahun selepas Nabi Musa are unable to find in them the likeness of any known ancient language. Pengkaji tiada dapat menemui sebarang kesamaan di dalam mana-mana bahasa tua manusia. Jadi dalam Chronicle Eri ini, dia berdasarkan kepada satu lembaran ataupun manuskrip bahasa purba
Jadi pengkaji zaman hari ni kaji manuskrip ataupun Chronicle of Erie ni, mereka tak dapat nak padankan dengan mana-mana bahasa manusia di muka bumi ketika itu. Di dalam naskah itu, mereka rujuk semenanjung tanah Melayu sebagai ular, lizard, kepala ular, kerana ia memanjang dan menyerupai lizard lah. Dikenali di zaman Greco-Roman sebagai Golden Chersoni, Chersoni dan Chersoni. Jadi kita ada influx kita masukkan kebanjiran nama. Nama yang asal hanya satu, tapi bila dah ribu tahun, ratus-ratus tahun atas komplot dan khianat, mereka tukar nama. Jadi nama Cik Soni, Cik anak kan, keluarga Adam. Jadi saya bukalah rahsia dan tajuk sidang video ni, ledang tanah Melayu adalah tapak keluarga Adam. Ni daripada takrif dan definisi nama mereka. Jadi maksud sebenarnya tanah Melayu daripada kajian Chronicle of Erie dan cross-reference daripada pengkaji-pengkaji barat. Di dalam catatan naskah tersebut, tanah Melayu ini adalah Cik Soni, yang dikatakan cherubin, malaikat yang menjaga tabut. Jadi malaikat ke orang? Soni, sun ini, matahari ini, cahaya mentari ini. The sun, noun, Soni, plural, Sonis. The brightest and warmest celestial body considered to be a planet in the Ptolemaic system, the sun. Jadi dahulunya di dalam catatan Greco-Roman, mereka datang ke ledang atau tanah Melayu di gunung yang tua tadi, orang-orang gunung ni, sebagai tapak titik temu cahaya mentari, memahami dan merujuk kembali kepada yang dikatakan promised land, tanah yang dijanjikan. Ianya umpama tempat yang mereka hadir untuk menggapai makam dewasa kefahaman ketuhanan dan alam beralam. The center of the universe, the center of earth, titik kepada pusat bumi. Lantas semenanjung tanah Melayu adalah semenanjung matahari yang memberikan kehidupan kepada segala yang hidup. Ianya andai disambungkan dengan perkataan anak sun, bukankah ianya merujuk kepada anak segalanya? Anak segala cahaya atau anak Adam atau Adam itu sendiri. Diwarisi daripada Saurasani Prakrit Gara atau Asokan Prakrit, Garha atau Sanskrit yang bermaksud rumah anak-anak Adam. Semua ni bukan sembang kari, ada fakta, ada hitam putih, ada bahasa. Tanah Melayu adalah yang dinamakan cahaya mentari anak-anak Adam atau keluarga Adam tu sendiri. Jadi sidang ni saya rumuskan penutup, Chersoni, rumah matahari, anak matahari, rumah anak Adam atau rumah anak-anak Adam. Maka suatu zaman dahulu, segenap jagat raya atau muka bumi hadir ke tanah Melayu, kembali ke tapak tua, berdepan dengan majlis yang tua, pewarisnya anak-anak Adam dan ahli kitab di dalam mengenali rahsia ketuhanan yang Maha Agung. Jadi ini bukan sembang kari. Jadi sidang ni hanyalah 9 minit, tidak melebihi 10 minit kerana ianya disiarkan di TikTok. Bagi yang berhajat untuk sidang lebih panjang, boleh ke YouTube, melebihi 1 jam, dan siri-siri berikutnya akan hadir. Maka wahai orang-orang Melayu, kembalilah sedar diri akan sejarah sebenar dan pusaka warisan permata yang agung, warisan tok nenek kita, leluhur kita. Tauhid sejati, kekal, murni, abadi sepanjang zaman. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh mesej bagi yang berminat.